A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Ahadis Al-Muntakhabah. Masih lagi pada bab Al-Kalimah At-Tayyibah, yang mana sub topiknya, bab kecilnya ialah meyakini kejayaan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjara orang mukmin, wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Muslim. Dunia itu ialah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dalam kitab Mirqat disyarahkan keterangannya, iaitu memandangkan kehebatan nikmat yang disediakan kepada seseorang mukmin dalam syurga, maka dunia ini dikira sebagai penjara untuknya, dan memandangkan kepada kedahsyatan azab neraka yang kekal untuk seseorang kafir, maka dunia ini dikira sebagai syurga untuk mereka. Ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Mirqat, Al-Mirqatul Mafatih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izat tukhizal al-fai'u duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu mawraman. Nabi SAW beritahu, izat tukhiza al-fai'u duwalan, bila mana harta rampasan dijadikan sebagai harta persendirian. Al-fai' ni maksudnya ialah harta agihan daripada peperangan. Jadi kata ni, apabila harta rampasan dijadikan harta persendirian. Wal amanatu maghnaman, dan manakala amanah dijadikan sebagai harta rampasan. Apa maksud dia? Iaitu amanah tidak ditunaikan, bahkan digunakan untuk keperluan diri sendiri. Waz zakatu maghraman, dan zakat itu dijadikan seumpama denda. Apa maksud dia? Iaitu zakat itu dikeluarkan tidak dengan rela hati. Denda terpaksa. Denda terpaksa lah keluar zakat. Keluar zakat, alhamdulillah, tapi maghraman dianggap sebagai satu hukuman, satu denda untuk dia. Wa tu'allima li ghairi din, dan dipelajari ilmu itu bukan untuk maksud agama. Bila tidak maksud agama, apa maksud dia? Ialah untuk dunia. Wa ta'ar rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu, dan apabila orang lelaki mentaati isterinya dan menderhakai ibunya. Hari ni kita boleh tengoklah ramai mana. Wa adna sadiqahu wa aqsa abahu, dia mendekati kawan-kawannya dan menjauhi ayahnya. Wa zaharatil aswatu fil masajidi, pada masa itu akan zahir suara yang hiruk pikuk di dalam masjid-masjid. Wasadal qabilata fasikuhum, dan yang menjadi ketua satu-satu kaum, kabilah, satu kelompok itu ialah orang yang fasik di kalangan mereka. Wa kana za'imul qaumi arzalahum, dan yang menjadi ketua bagi satu kaum adalah orang yang hina di kalangan mereka. Wa ukrimar rajulu makhafatan syarrihi, dan dimuliakan seorang lelaki, seseorang pemimpin itu, makhafatan syarrihi, semata-mata kerana takut dengan kekejaman dia, keburukan dia.
wa zaharatil qainati wal ma'arifu. Maknanya yang tadi tu apabila seorang itu jadi dimuliakan lah, maksudnya dimuliakan ni orang hormat dia tu bukan kerana dia tu hebat, tapi kerana takut pada kejahatan dia, syarri. Manakala apabila penyanyi-penyanyi wanita dan alat-alat muzik menjadi kebiasaan, itu antara gambaran yang Nabi SAW beritahu yang akan merebak di dalam kalangan masyarakat. Wa syuribatil khumur, dan arak diminum. Wa la'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha, dan apabila generasi kemudian daripada umat ini mengutuk, melaknat, mencerca generasi awal umat ini. Kata Nabi SAW, bila ada semua benda-benda ni yang disebutkan tadi, falyartaqibu inda zalika raihan, maka bila semua ni dah ada, maka tunggulah pada ketika itu angin yang berwarna merah, raihan hamra, angin berwarna merah, wa zalzalah, dan juga hujaman, batu-batu, zalzalah ni gempa-gempa, goncangan-goncangan, wa khasfan wa maskhan, dan juga berlakunya ditelan oleh bumi, dan manusia bertukar rupa mereka. Wa qadfan wa ayatin tataba'u ka nizami balin quti'a silkuhu fatataba', dan mereka akan dihujani dengan batu dari langit, dan malapetaka akan datang berturut-turut seperti butiran permata yang gugur laju dari tali karangannya yang putus. Maknanya apa? Dia punya kalung tu, kalau mutiara kan kalung dia tu disusun, ikat. Kalau putus tali, maka berturut-turut berguguranlah permata tu, mutiara tadi. Maka macam itulah bala ni akan bertimpa-timpa apabila adanya perkara-perkara yang disebutkan, disenaraikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Jadi ini adalah nak bagi tahu kejayaan kita ialah dalam mentaati perintah Allah. Ingat tu. Hadis ini diletakkan di bawah tajuk tadi. Kejayaan kita ini adalah dalam mentaati perintah Allah. Maksudnya kegagalan kita pula ialah dalam melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kata melanggar perintah Allah, ini contoh. Bila langgar perintah Allah, bukan masalah masuk neraka saja. Kegagalan itu bukan hanya kita kata tak apalah, tu masalah neraka, tidak. Tetapi ia akan memberi kesan kepada kehidupan dunia kita juga. Dan kalau kita tengok di sini, kesan dia ialah menyeluruh. Lebih-lebih lagi amalan orang Islam. Amalan orang Islam. Sebab setiap perbuatan orang Islam ini, ketaatan dia, kemaksiatan dia, itu semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi perhatian yang begitu sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak samalah. Saya suka selalu bagi contohlah. Seorang guru, dia mengajar, dalam kelas dia ada 30 orang murid. Salah seorang murid tu anak dia sendiri. Jadi kalau anak dia tu tidur dalam kelas, dia punya sakit hati tu lebih daripada tengok pelajar lain tidur dalam kelas. Dan dia akan perhatikan anak dia tu lebih daripada pelajar lain. Macam tu juga Allah Subhanahu Taala ni, dia perhatikan orang yang beriman ini lebih lagi sensitif dia tu dengan apa yang orang bukan beriman lakukan. Tetapi apa sahaja amalan manusia ini, akhirnya dia tetap ada kesan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada nak turun rahmat ataupun nak turun azab, dan di akhirat itu sudah pastilah. Jadi inilah yang kita nak kena tengok, nak kena nilai, muhasabah diri kita supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara
yang ditunjukkan, yang telah disenaraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, kita amal dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Engkau lah Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui segala isi hati kami ini, ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau dengarlah suara-suara kami, permohonan lintahan kami ini, ya Allah. Harapan kami, ya Allah. Cita-cita kami, ya Allah. Keinginan kami, hasrat kami ini, ya Allah. Wahai Allah, Kau maha melihat, maka pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ihsan-Mu, kesian-Mu pada kami, ya Allah. Wahai Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, dengan rahman rahim-Mu, ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami, maafkanlah segala kekurangan kami, kesilapan kami, cuai lalai leka kami, ya Allah. Wahai Allah, banyak perintah-perintah-Mu yang kami tak dapat amalkan, ya Allah. Bahkan banyak perintah-perintah larangan-Mu yang kami telah langgar, ya Allah. Wahai Allah, ampunlah segala dosa kami, yang dulu ataupun yang kemudian, ya Allah. Yang zahir maupun yang batin, ya Allah. Yang besar ataupun yang kecil, ya Allah. Yang sengaja atau tak sengaja, ya Allah. Yang kami tahu atau tak tahu. Wahai Allah, Engkau yang maha tahu. Wahai Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Supaya, ya Allah, bila tibanya saat kami bertemu-Mu nanti, ya Allah, dalam keadaan Kau mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dalam keadaan Kau redha dengan kami, ya Allah. Bukan dalam keadaan Kau murka marah pada kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami hanya mengharapkan pada rahmat-Mu, ya Allah. Sekiranya Engkau mengadakan keadilan-Mu pada kami, nescaya binasalah kami ini, ya Allah. Binasa dunia, binasa akhirat. Derita dunia, derita akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami dalam kehidupan dunia yang sementara ini tertipu dengan kehidupan dunia ini, ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah akhirat itu maksud hidup kami, ya Allah. Jadikanlah akhirat itu adalah kepentingan diri kami, ya Allah. Sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan contohnya kepada kami ini, ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah diri kami ini, dalam diri kami ini sifat-sifat para sahabat yang bagaimana yang menyebabkan mereka mendapat keredaan-Mu, yang telah mencapaikan mereka itu redha di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.